Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi video ini kita akan sambung matematik aliran kemahiran tingkatan 5. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan boleh buka loceng di tepi ya. Video ini kita akan tengok bahagian pembinaan OKIF. Medium bagi tata terkumpul boleh ditentukan melalui OKIF. Untuk melukis OKIF, kita perlu mendapatkan kegerapan longkokan. Jadi maklumat kegerapan longkokan adalah sangat penting apabila kamu melukis OKIF. Jadi apa itu kegerapan longkokan? Kegerapan longkokan bagi suatu serang khas ditentukan dengan menambah kegerapannya dan semua kegerapan dalam serang khas sebelumnya. Maksud kegerapan longkokan di sini, kamu akan tambah semua kegerapan dalam serang khas sebelumnya. Seterusnya kita tengok contoh 8. Jadwal di bawah menunjukkan maka ujian matematik aliran kemahiran tingkatan 5. Dapatkan kegerapan longkokan bagi markah tersebut. Jadi terdapat data yang terkumpul di sini Jadi di sini maksudnya markah dari 40 sampai 49. Kegerapan di sini maksudnya bilangan Jadi di sini menunjukkan terdapat 2 orang murid lah. Dan dari markah 50 sampai 59 terdapat 6 orang murid. Seterusnya 60 sampai 69 terdapat 10 orang murid di sini. Dan sama juga untuk kita tafsirkan jadwal ini pada serang kelas yang seterusnya. Seterusnya kita tengok jawapan penyelesaian dia. Jadi soalan sekarang minta kegerapan longkokan. Jadi bagi markah dan kegerapan masih sama dengan soalan tiada perubahan. Jadi jawapan pertama bagi kegerapan longkokan adalah sama dengan kegerapan Maksudnya kamu boleh terus saling jawapan kegerapan ke sini kegerapan longkokan. Bagi jawapan yang pertama lah. Jadi jawapan kegerapan longkokan yang kedua, kamu mesti guna jawapan pertama bagi kegerapan longkokan ini. Tambah lagi dengan kegerapan yang kedua yaitu 6. Jadi kamu boleh tekan kalkulator lah. 2 tambah 6 jadi jawapannya adalah 8 Lepas itu kamu guna kegerapan longkokan yang kedua. Tambah lagi kegerapan yang ketiga. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. 8 tambah dengan 10 jadi jawapan yang diberi ialah 18. Lepas itu kamu guna kegerapan longkokan yang ketiga, tambah lagi kegerapan yang keempat, yaitu 16. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 18 tambah dengan 16, jadi jawapannya adalah 34. Lepas itu kamu guna kegerapan longkokan yang keempat, tambah lagi kegerapan yang kelima. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 34 tambah dengan 4, jadi jawapannya adalah 38. Lepas itu kamu guna kegerapan longkokan yang kelima yaitu 38 tambah lagi kegerapan yang terakhir yaitu 2. Ditekan kalkulator 38 tambah 2 jadi jawapannya adalah 40. Kalau kamu perhatikan garis merah yang cikgu lukis di sini dia macam satu huruf Z, ada nampak? Jadi ini adalah cara untuk kamu cari kegerapan longkokan Jadi seterusnya kenapa kita nak lukis OKIF OKIF ialah graf kegerapan longkokan. OKIF boleh digunakan untuk menentukan median bagi tata terkumpul. Jadi salah satu kegunaan OKIF ialah untuk mencari jawapan median bagi tata terkumpul. Jadi seterusnya ialah langkah-langkah untuk melukis OKIF adalah seperti berikut. Jadi terdapat 5 langkah untuk melukis OKIF. Jadi langkah pertama, tambahkan satu kelas dengan kegerapan kosong sebelum kelas pertama. Apabila kamu lukis graf OKIF, kamu mesti bermula dengan kegerapan yang kosong. Kadang-kadang soalan akan beri kamu maklumat kegerapan yang bermula dari kosong. Tapi kadang-kadang soalan tidak akan beri kamu maklumat bermula dari kegerapan kosong. Jadi bagi soalan yang tidak beri kamu maklumat bermula dari kegerapan kosong, jadi terpaksa kamu tambahkan satu kelas dengan kegerapan kosong sebelum kelas pertama. Jadi soalan kalau ada beri kamu maklumat kegerapan yang bermula dari kosong, jadi langkah satu ini kamu boleh skip tak perlu buat. Jadi langkah yang kedua, mesti cari sebatang atas bagi setiap serang kelas dan kegerapan longkokannya. Jadi langkah kedua di sini fokus kepada cari jawapan sebatang atas bagi setiap serang kelas. Dan juga pada masa yang sama mesti cari jawapan kegerapan longkokan. Seterusnya langkah yang ketiga, guna skala yang sesuai untuk mewakili sebatang atas pada pasti mengufuk dan kegerapan longkokan pada pasti mencancang. Kalau soalan tidak beri kamu skala, jadi terpaksa kamu tentukan skala sendirilah. Biasanya dalam peperiksaan berpusat mereka akan beri skala, jadi kamu hanya ikut skala yang diberi untuk melukis pasti mengufuk dan pasti mencancang. Jadi seterusnya langkah keempat ialah program titik mengikut maklumat sebatang atas dan kegerapan longkokan pada graf. Jadi langkah ini biasanya adalah langkah yang paling penting Jadi langkah yang terakhir ialah langkah yang kelima, yaitu sambungkan semua titik dengan satu lenggok yang licin. Jadi peringatan di sini kamu tidak boleh guna pembaris yang lulus itu untuk sambung semua titik. Tidak boleh Kamu ada 2 cara untuk sambungkan semua titik. Cara pertama, kamu guna freehand saja untuk sambungkan semua titik. Cara kedua, kamu boleh guna pembaris yang boleh bengkok itu untuk sambungkan semua titik
Oke, seterusnya kita tengok contoh 9. Jadwal di bawah menunjukkan jadwal kegerapan bagi jisim bahan terbuang dalam kg yang diikuti oleh sekumpulan 40 orang murid dalam program gotong royong sekolah. Jadi ini adalah jadwal kegerapan tata terkumpul dan jisim kg ada 10 sampai 9, 20 sampai 29 dan seterusnya terakhir ialah 70 sampai 79. Kegerapan di sini merujuk kepada bilangan pelajar. Jadi terdapat 4, 1, 5 dan seterusnya. Dan berdasarkan jadual di atas, bina satu jadual kegerapan lokokan. Maksudnya soalan A di sini dia nak kamu buat lagi satu jadual untuk kegerapan lokokan. Jadi kamu boleh tengok langkah penyelesaian bagi soalan A di sini. Dan maklumat bagi jisim kg dan kegerapan adalah daripada soalan. Jadi dia ada perubahan. Jadi yang nak kamu fokus ialah selang kelas ini. Kalau kamu perhatikan soalan, selang kelas pertama ialah 10 sampai 19, betul? Yaitu selang kelas ini 10 sampai 19, di mana kegerapan ialah 4. Ini sama dengan soalan, jadi tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ialah apabila pelajar tidak tahu kenapa kena tambah lagi satu selang kelas di atas ini. Tadi pada langkah 1 di sini kita tadi sudah cakapkan, jika soalan tidak beri maklumat kegerapan bermula daripada kosong, kamu kena tambah lagi satu kelas sebelum kelas pertama. Jadi kamu tengok balik lagi soalan ini. Adakah maklumat kegerapan diberi bermula daripada kosong? Tidak, betul? Kalau ikut langkah tadi kalau soalan tidak memberi maklumat kegerapan bermula daripada kosong, jadi kamu kena tambah lagi satu kelas di atas dia. Jadi kamu kena tambah lagi satu kelas sebelum kelas pertama ini, yang akan memberi maklumat kegerapan bermula daripada kosong. Jadi selang kelas 0 sampai 9 macam mana dia dapat jawapan ini. Jadi kalau kamu perhatikan selang kelas sebelumnya, kamu dapati bahawa mereka beja 10, betul? Kamu tengok 10 sampai 20, beja 10, 20 sampai 30, dia beja 10 juga. Dan 30 sampai 40, beja 10 juga. Dan seterusnya semua beja 10. Maksudnya kamu nak cari jawaban selang kelas di sini, jadi kamu kena tolak 10 lah. Jadi 10 tolak 10 memang kosong. Sama juga bagi selang kelas di sini. Kamu nampak 19 sampai 29 memang beja 10 juga. 29 sampai 39 beja 10 juga. Dan seterusnya semua beja 10. Jadi apabila kamu nak cari jawaban selang kelas di sini, kamu pakai 19 tolak 10 lah. Sebab pembejaan 10 jawaban ialah 9. Jadi ini adalah cara dia mendapat jawaban untuk selang kelas ini. Jadi kegerapan kosong tak jadi masalah sebab dia mesti bermula daripada kegerapan kosong. Jadi seterusnya kita tengok macam mana kira sebatang atas. Masuk ingat, pada video yang sebelumnya kita sudah belajar macam mana cara cari jawaban sebatang atas. Iaitu guna hak atas bagi selang kelas itu, tambah lagi hak bawah bagi selang kelas yang selepasnya. Lepas itu bahagi dengan 2. Oke, cikgu beri contoh di sini dia pakai 9 tambah 10. Lepas itu bahagi dengan 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator, jawapan yang kamu dapat memang ialah 9,5 lah. Jadi kamu boleh masukkan jawapan 9,5 ke sini Jadi sama cara buat untuk jawapan lainnya bagi sebatang atas. Hanya yang kamu kena hafal ialah kamu guna hak atas bagi selang kelas itu, tambah lagi hak bawah bagi selang kelas selepasnya. Lepas itu bahagi 2. Itu ialah jawapan bagi sebatang atas. Seterusnya kita tengok kegerapan longkokan. Jadi guna cara yang cikgu ajar tadi, jawapan bagi kegerapan longkokan pertama memang sama dengan jawaban kegerapan. Tiada perubahan. Jadi kamu boleh terus tulis jawaban kosong di sini. Jadi jawaban bagi kegerapan longkokan seterusnya, kamu mesti guna jawaban kegerapan longkokan sebelumnya tambah dengan kegerapan selang kelas itu. Maksudnya kamu kena guna kosong tambah dengan 4. Jadi jawaban ialah 4 lah di sini. Lepas itu kamu guna jawaban 4 lagi, tambah lagi 1. Jadi akan memberi jawaban 5. Lepas itu kamu guna jawaban 5, tambah lagi 5 di sini, jadi jawaban ialah 10 lah. Seterusnya 10 tambah dengan 11, jadi jawaban ialah 21. Dan kamu guna jawaban 21 tambah lagi 10 di sini, jadi jawaban ialah 31. Jadi sama juga guna jawaban 31 tambah lagi 7, jadi jawaban ialah 38. Dan akhir sekali kamu guna jawaban 38 tambah lagi 2, jadi jawaban ialah 40. Jadi sebenarnya cari jawaban kegerapan longkokan adalah sangat senang. Kamu pakai huruf Z untuk mencari jawaban kegerapan longkokan. Jadi untuk lukis okif nanti maklumat yang paling penting ialah 2 ini. Satu ialah maklumat kegerapan longkokan dan satu ialah maklumat sebatang atas. 2 maklumat ini mesti ada pada jadual kegerapan longkokan. Jadi sudah lengkapnya jawaban bagi soalan A. Seterusnya kita tengok soalan B. Dengan menggunakan skala 2 cm/10 kg pada pasti mengufuk,
dan 2 cm ke bawah 5 orang murid pada pasi mencencang. Lukis satu okey bagi tata tersebut. Tadi cikgu sudah cakap, biasanya soalan akan beri kamu skala. Pada pasi mengufu ini ialah pasi S. Jadi skala yang diberi ialah 2 cm ke bawah 10 kg lah. Dan pada pasi mencencang ini ialah pasi Y. Skala yang diberi ialah 2 cm ke bawah 5 orang murid. Dan biasanya kita nak fokus kepada skala pada pasi mencencang. Dan biasanya skala pada pasi mengufu kita tidak tengoklah. Kenapa? Sebab biasanya kita menggunakan maklumat sepadan atas untuk melukis skala pada pasi mengufu. Itulah biasanya kita tidak tengok skala pada pasi mengufu. Kita hanya tengok skala pada pasi mencencang. Jadi kita tengok jawapan O'Keeffe yang diberi. Jadi biasanya langkah pertama kita kena selang 2 cm di depan ini dan selang 2 cm di bawah ini. Sama seperti cikgu ajar graf histogram dan poligon kegerapan pada video yang sebelumnya. Jadi selepas kamu selang 2 cm di depan ini, jadi kamu boleh lukis pasi Y lah. Jadi sama juga kamu selang 2 cm di bawah ini, lepas itu kamu boleh lukis pasi S lah. Dan skala pada pasi S di sini kita ikut jawapan sepadan atas. Okey, masih ingat jawapan sepadan atas tadi kita bermula dengan 9.5, lepas itu 19.5, lepas itu sampai jawapan yang terakhir ialah 79.5. Jadi kamu tengok balik lagi jawapan graf O'Keeffe ini. Kamu boleh nampak dia memang terus ambil jawapan dari sepadan atas. Dia terus bermula dengan sepadan atas 9.5. Lepas itu selang 2 cm iaitu 10 petak kecil. Jawapan sepadan atas yang kedua iaitu 19.5. Lepas itu selang 2 cm lagi iaitu 10 petak yang kecil. Jawapan ialah 29.5. Lepas itu dia terus sambung sampai jawapan sepadan atas yang terakhir iaitu 79.5. Jadi inilah jawapan skala pada pasi S. Seterusnya kita tengok skala pada pasi Y. Masih ingat soalan tadi beri skala pada pasi Y ialah 2 cm kepada 5 orang. Maksudnya kamu pakai sifil 5 lah. Jadi kamu boleh perhatikan skala yang ditulis pada pasi Y ini. Dia memang pakai sifil 5. Jadi dia bermula dari kosong. Dan selang 2 cm iaitu 10 petak kecil. Jadi dia bermula dengan 5. Lepas itu selang 2 cm lagi iaitu 10 petak kecil. Lepas itu 10. Lepas itu 15, 20, 25, 30, 35, 40. Anda nampak ini memang sifil 5. Jadi selepas pasi S dan pasi Y siap lukis, jadi kamu boleh mula dengan langkah keempat tadi, iaitu plotkan semua titik mengikut maklumat sepadan atas dan kegerapan lokokan. Jadi biasanya kesilapan pelajar yang buat ialah apabila dia plotkan titik, dia menggunakan maklumat sepadan atas dan kegerapan. Ini salah. Jadi untuk plotkan titik graf O'Keeffe, kamu mesti menggunakan maklumat sepadan atas dengan maklumat kegerapan lokokan. Ada nampak dua anak panah merah yang cikgu letak di sini. Ini ialah untuk kamu plotkan titik graf O'Keeffe. Maksudnya kamu nampak sepadan atas 9.5 ialah 0, 19.5 ialah 4, 29.5 ialah 5, bukan pakai 1 di sini. Kamu guna 5 di sini. 39.5 ialah 10, bukan guna 5 di sini. 49.5 ialah 21, bukan guna 11 di sini. Jadi sama juga untuk selang kelas yang seterusnya. Itulah cikgu nak tegaskan di sini. Plotkan titik graf O'Keeffe guna maklumat sepadan atas dengan kegerapan lokokan. Jadi kamu boleh cari sepadan atas, lepas itu plotkan titik yang pertama bagi kegerapan lokokan pertama, iaitu 0 betul. Lepas sambung dengan sepadan atas yang kedua, 19.5. Plotkan kegerapan lokokan yang kedua, iaitu 4. Lepas itu sepadan atas yang ketiga, 29.5. Plotkan kegerapan lokokan yang ketiga, iaitu 5, bukan 1. Seterusnya sepadan atas yang keempat, iaitu 39.5. Plotkan kegerapan lokokan 10, bukan 5. Sebab itu setiap titik yang diplotkan di sini ialah mengikut maklumat sepadan atas dan kegerapan lokokan. Jadi seterusnya kamu guna langkah yang sama untuk plotkan titik bagi sepadan atas 49.5, 59.5, 69.5 dan akhirnya ialah 79.5. Seterusnya langkah yang kelima iaitu langkah yang terakhir. Sambungkan semua titik dengan menggunakan freehand ataupun pembaris yang boleh bengkok itu. Tidak boleh guna pembaris yang lurus itu untuk sambung semua titik. Dan ingatkan sekali lagi, garis yang kamu lukis di sini sampai ke titik yang terakhir berhenti. Jangan lukis lebih macam ini. Kalau kamu lukis lebih macam ini, memang salah. Dan sama juga garis yang kamu lukis, jangan lebih daripada maksimum ini. Sebab soalan beri maksimum ialah 40. Jadi ada yang belajar dia akan lukis lebih, lepas itu dia balik lagi. Ini pun salah. Okay, soalan beritahu maksimum ialah 40. Maksudnya garis kamu tak mungkin akan lebih 40. Garis kamu hanya boleh sampai maksimum 40 pada titik yang terakhir itu. Garis sebelumnya tidak boleh lebih daripada 40. Jadi biasanya dua kesilapan yang pelajar buat di sini menyebabkan dia hilang markah di sini. Jadi seterusnya kita tengok soalan C. Daripada O'Keeffe yang dilukis, tentukan medium.
Jumlah kegelapan di sini maksudnya jumlah bilangan pelajar. Jawapan ialah 40 di sini. Kalau kita nak cari median, maksudnya kita nak cari di tengah-tengah bagi data yang terkumpul. Yang itu jawapan kamu boleh tulis macam ini. Berdasarkan OK tersebut, median terletak pada data yang ke-40 bahagi dengan 2. Jadi jawapan ialah 20. Maksudnya jawapan median kamu terletak pada data ke-20. Jadi biasanya pelajar buat kesilapan ialah apa? Dia cari jawapan 40 bahagi 2 sama dengan 20. Lepas itu dia ingat 20 ini ialah jawapan untuk median. Salah. Jawapan 20 di sini hanya beritahu kamu kedudukan jawapan median ialah pada data ke-20. Bukan maksudnya jawapan 20 ini ialah jawapan median. Jadi pada graf O'Keeffe yang kamu lukis tadi, pada pasi Y yang itu kegelapan longgokan, kamu cari 20 lah. Ini adalah kedudukan median, bukan jawapan median. Jadi kamu boleh guna pembaris, lukis dari 20, garis lurus sampai ke garis O'Keeffe yang kamu lukis di sini. Lepas itu turun ke bawah sampai ke pasi S. Dan ini ialah jawapan bagi median. Dan biasanya pelajar kurang mahir mengambil bacaan pada graf ini. Dan kamu perhatikan dari 39,5 sampai 49,5 pembezaan mereka ialah 10, betul? Jadi di sini terdapat 10 petak yang kecil. Jadi kamu boleh guna 10 unit pembezaan unit tadi bahagi dengan 10 petak kecil dan kamu boleh tekan kalkulator dan kamu dapati bahawa satu petak mewakili satu unit. Jadi 39,5 kamu pergi satu petak ke depan dia akan menjadi 40,5 lah. Jadi pergi satu petak ke depan lagi menjadi 41,5. Maksudnya setiap kali kamu gerakkan satu petak ke depan kamu akan tambah satu. Sampai ke garis ini yang kamu lukis di sini dan kamu dapati jawapan di sini adalah 48,5. Jadi maksudnya jawapan sebenarnya bagi median ialah 48,5 bukan 20 di sini. Dan ini adalah contoh bagi soalan O'Keeffe. Jadi video ini sampai sini saja. Dan video ini kita sudah belajar 5 langkah macam mana lukis graf O'Keeffe. Dalam 5 langkah ini yang paling penting ialah jadual kegelapan longgokan. Dalam jadual kegelapan longgokan mesti ada maklumat tentang kegelapan longgokan dengan sebatang atas. Sebab dua maklumat ini adalah sangat penting dalam lukis graf O'Keeffe. Jadi seterusnya kita pun belajar macam mana cara cari jawapan bagi kegelapan longgokan dan sebatang atas. Dan pada masa yang sama dalam jadual kegelapan longgokan kamu, kegelapan mesti bermula daripada kosong. Seterusnya kita belajar macam mana cara lukis graf O'Keeffe. Dan akhirnya kita pun sudah belajar macam mana cari jawapan bagi median. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, kamu boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka lonceng di tepi. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.